Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hadi bin Bahari. Saya daripada KSDP Himrah. Okay. Saya akan menceritakan tentang definisi dadah. Okey, dadah adalah sejenis bahan kimia yang didapati sama ada dalam bentuk asli ataupun tiruan. Sumber asasnya adalah tumbuh-tumbuhan yang diperolehi melalui pemprosesan daun, getah ataupun pokok. Antara kesan buruk dadah ialah ia boleh mengubah fungsi badan serta anggota saraf, dan kebiasaannya ia diambil sama ada secara diminum, disuntik ataupun dihisap ataupun ditelan, iaitu kalau ditelan tu melalui pil lah, maksudnya dadah yang diproses menjadi pil. Dalam bidang perubatan, dadah ditakdirkan sebagai bahan kimia ataupun racun yang digunakan bagi menentukan jenis-jenis penyakit, mengubat ataupun melindungi diri daripada penyakit-penyakit. Menurut statement pula, dadah adalah sejenis ejen terapeutik yang digunakan untuk menentukan jenis-jenis penyakit dan merawat ataupun mengubah penyakit yang menimpa manusia ataupun haiwan. Okay, dekat sini kita dapat bezakan dadah ni dia ada kebaikan dan keburukan dia juga. Berdasarkan kepada definisi tadi, ianya boleh disimpulkan bahawa dadah adalah sejenis bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh badan sama ada dari segi mental, fizikal. Namun jika ia diambil dalam dos-dos yang tertentu mengikut nasihat doktor, ia boleh mengubati pelbagai bentuk penyakit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Aisyah Pepin dari kelas IP5F. Hari ini saya ingin menerangkan tentang hukum hakam berkenaan dengan penggunaan dadah. Okey. Ubat ni ialah bahan yang digunakan untuk meringankan, merawat, menyembuh atau mencegah penyakit. Okey. Serta meningkatkan taraf kesihatan kita. Okey, dalam pelbagai bentuk. Ubat ni boleh didapati dalam pelbagai bentuk. Okey. Dan dia boleh diambil dengan bermacam cara. Okey, sekiranya ubat ni digunakan seperti yang diarahkan, insya-Allah yang dia dapat merawat atau mengawal penyakit. Okey, hukum hakam tentang penggunaan dadah. Okey, dia tidak terdapat hukum atau larangan yang khusus daripada Al-Quran atau hadis Rasulullah. Tetapi secara umumnya Al-Quran dan hadis memang melarang kita daripada membuat perbuatan yang keji atau merosakkan diri. Sebab Islam ni dia sentiasa memuliakan umatnya dan dia mempraktikkan kehidupan yang sejahtera. Okey, maka larangan keras telah dibuat supaya setiap individu dia tidak terjebak dalam kebinasaan. Okey, berdasarkan keempat imam iaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dengan Imam Maliki. Mereka dia tidak memberi sebarang fatwa mengenai dadah sebab pada masa tu dadah ni belum lagi wujud. Dadah ni wujud pada akhir tahun 106 dan 107 Hijrah, iaitu pada permulaan kerajaan Tartar. Okey, mengikut fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Al-Mashriyah Al-Sabiq, iaitu bekas Mufti Mesir Al-Syekh Hasani Mahflu dalam kitabnya Fatwa Al-Syari'iyah surat 128 yang bermaksud bahawa dadah adalah haram hukumnya dari segi penggunaan, pemberian dan membuat jualan perniagaan mengikut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan Al-Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah dari ulama Hambali. Sebagai umat Islam, kita ni harus memahami bahawa penyembuhan satu penyakit itu adalah kekuasaan Allah. So, kita mesti berikhtiar dalam mengubati sesuatu penyakit dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Islam. Seperti penggunaan ilmu hitam atau cara lain yang dilarang oleh Allah. Okey, bahan-bahan yang digunakan sebagai ubat juga dia mestilah sesuai dengan ajaran Islam, seperti dia suci dan tidak mengandungi najis kecuali dalam keadaan darurat. Okey, apa yang lebih penting ialah mencegah dan menjaga diri dari terkena penyakit yang lebih apa yang lebih penting ialah mencegah dan menjaga diri dari terkena penyakit lebih baik daripada mengubat. Kefahaman dan penghayatan tentang halal dan haram dalam aspek ubatan ni pun amat penting juga dan perlu diberi perhatian oleh semua pihak sebab kesihatan tubuh badan dapat dijaga mengikut ajaran Islam yang sebenar. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Batisha binti Mat Tahir dari kelas DP5F. Saya akan terangkan kesan penggunaan dadah dalam perubatan. Okey, dadah dalam perubatan adalah sejenis ejen terapeutik yang digunakan untuk menentukan jenis-jenis penyakit dan untuk merawat penyakit lah, untuk manusia ataupun haiwan. Dadah dalam perubatan memberi kesan sampingan minimum, seperti pening kepala, mengantuk, dan mungkin akan sedikit hayal, tapi dia kesan dia akan reda apabila dia akan reda dan hilang apabila pengambilannya dihentikan. Maksud macam kita makan ubat batuk. Ubat batuk tu kadang-kadang kalau setengah orang yang tak tahan, dia akan mengantuk tau. Dia akan tidur, mengantuk. Lepas tu, tapi dadah dalam perubatan tak semuanya berupaya mempengaruhi otak dan minda. Tetapi semua jenis dadah memberi kesan mendalam terhadap otak dan minda. Tapi dadah dalam perubatan tidak meninggalkan kesan ketagihan lah. Macam dadah-dadah yang lain, tinggalkan dadah yang macam kita makan dadah macam tu je, dia akan ketagih. Tapi untuk dalam perubatan, tidak. Dan penggunaan dadah akan tertakluk di bawah atas dadah berbahaya lah. Ikut dia punya dos yang betul. Jangan berlebihan sebab dia akan efek. Benda itulah dia akan terlebih. So, bila kita makan ubat, memang kan setiap kita makan ubat dia ada dos yang ditetapkan. Jadi kita kena ikut dos yang itulah. So, apa-apa penggunaan dadah dalam ubat akan tertakluk di bawah atas dadah berbahaya lah. 1992 pindaan 1982. Sekian, terima kasih. Nama saya Mariana binti Arifin. Saya daripada kelas DP5F. Jadi saya akan menerangkan tentang jenis-jenis dadah yang digunakan di dalam perubatan. Jadi yang saya jumpa adalah ada 3, codeine, steroid dan tablet methadone. Yang pertama adalah steroid. Steroid ni adalah sejenis ubat yang merupakan hormon testosteron sintetik yang digunakan oleh doktor untuk merawat pesakit lelah. Tapi steroid ni banyak disalahgunakan oleh atlet di seluruh dunia sebab dia mempercepatkan proses pembesaran otot. Contohnya bagi ahli bina badan. Penyalahgunaan steroid ni mendatangkan kesan buruk seperti menyebabkan kanser hati. Contoh pil steroid adalah seperti berikut. Okey, seterusnya adalah tablet methadone. Tablet methadone ni dia mempunyai sifat yang serupa dengan opiat. Opiat ni adalah dikenali sebagai narkotik yang digunakan dalam ubat untuk menidurkan atau melegakan kesakitan. Jadi methadone ni adalah untuk melegakan kesakitan. Jadi yang sekarang methadone ni digunakan dalam rawatan penagihan opiat di negara kita. Contoh-contoh tablet methadone adalah seperti berikut. Yang ketiga adalah codeine. Codeine ni adalah bahan alkaloid yang wujud secara semulajadi di dalam candu. Kebanyakan codeine di pasaran adalah dihasilkan daripada morfin. Jadi dalam bidang perubatan, codeine ini digunakan untuk melegakan kesakitan yang sederhana dan dijadikan sebagai ubat batuk. Codeine ini dibentuk cair atau kapsul. Jadi untuk memudahkan pengguna untuk menggunakannya lah. Contoh codeine adalah seperti berikut. Kuantiti dadah sebelum dia dimasukkan dalam ubat-ubatan, dia mestilah dikaji dan dianalisis terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia binti Muhammad Faridan dari kelas DP5F. Nombor metik saya DPH 2009248082. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesimpulan penggunaan dadah dalam perubatan. Sebagai umat Islam, kita haruslah memahami bahawa setiap penyembuhan sesuatu penyakit itu adalah kekuasaan Allah. Bahan-bahan yang digunakan untuk ubat-ubatan dan peralatan mestilah sesuai mengikut ajaran Islam, seperti ia suci dan tidak mengandungi sebarang najis kecuali dalam keadaan darurat. Penggunaan bahan yang halal dan haram dalam
perubatan sangat penting dan perlu diberi perhatian oleh semua umat Islam. Kerana kesihatan tubuh badan supaya kesihatan tubuh badan dapat dijaga mengikut ajaran Islam. Hal ini demikian amat penting kepada individu dan masyarakat yang beragama Islam kerana penggunaan dadah pada asalnya adalah haram dan adalah haram dalam ajaran Islam, dan sekiranya ia penggunaan dadah dalam perubatan itu dikenakan pada kita, ia masih tidak memudaratkan seseorang individu atau masyarakat, maka ia masih boleh digunakan untuk perubatan. Terima kasih.